badannya besar-besar supaya mereka merasai azab bila dibakar. Jadi bila kulit besar, jadi merasa sakit tu lagi dahsyat lah. Di syurga juga besar, tapi taklah sebesar terbesar dalam neraka, penghuni neraka. Sebab itu Nabi Adam AS kan duduk kat syurga. Jadi dia besar, badan dia besar. 60 hasta tinggi dia, 60 hasta tingginya. Lebarnya wallahualam lah 60 hasta tinggi. Tapi bila dah turun atas muka bumi ni, dia jadi kecil lah. Kecil. Sampailah zuriat kita ni semua kecil-kecil kan. Zuriat Nabi Muhammad ni semua kecil-kecil. Setelah. Jadi tak ada yang besar-besar. Nabi Ibrahim pun tak besar. Nabi Ibrahim pun saiz ni juga. Maksudnya kalau 101 cm kan, bererti dia taklah tinggi sangat. Kalau tak, tapi tak adalah saiz macam kita orang Melayu rendah-rendah. Dia tinggi saiz orang Arab ataupun lebih tinggi pada orang Arab. Jadi pedang tu, Allahumma salli alaihi wasallam, pedang tu ikut saiz tu, kalaulah dia besar, mungkin pedang tu macam pisau dapur je bagi mereka kan. Dengan 101 cm ni, menunjukkan badan mereka besar, tapi bukanlah sebesar macam tinggi 60 hasta, tak. Dia bukanlah saiz Melayu, mungkin saiz orang Eropah, saiz orang kita tengok orang Eropah dan orang Arab, semua tinggi-tinggi kan. Macam tu insya-Allah. 101 cm, berarti 1 meter je. Dan beratnya 3 kilogram je beratnya. 3 kilogram berat juga kalau kita nak libas. Okay. Ya, tu dia sebut tentang ni. Okay, banyak gambar-gambar ni pedang Abu Bakar As-Siddiq. Pedang Abu Bakar As-Siddiq. Okay, pedang para sahabat. Kalau kita tengok pedang siapa nama? Sayyidina Osman. Sayyidina Osman kan orang kaya kan. Pedang ni penuh dengan emas. Okay. Penuh dengan emas. Hukumnya apa Ustaz? Pedang ni ada emas? Boleh? Bukan pakai kan? Bukan pakai. Discard pedang Okay. Itu yang hilaf dari sudut jam tangan Rolex yang mahal-mahal tu sebab ada emas kan? Bila ada emas, apa hukum? Sebab dia pakai. Yang pakai hukumnya tak boleh lah. Macam pakai bangle kan. Ini pedang Khalid bin Walid. Waktu Khalid bin Walid masuk Islam, dia serahkan pedang ni pada Nabi SAW. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, aku tak nak tengok lagi pedang ni. Sebab pedang ni lah yang banyak membunuh saudaraku di kalangan orang Islam. Okay. Jadi dia tak nak tengok pedang ni. Tapi Nabi SAW pulangkan pedang ni pada Khalid bin Walid dan berkata, wahai Khalid, gunakanlah pedang ini untuk menyebarkan Islam dan mempertahankan Islam. Barulah Khalid Walid dia ambil balik pedang tu. Kalau tak, dia tak nak tengok lagi pedang tu. Ni pedang juga antara Khalid bin Walid ni pedang. Okay. Semua ni, buku ni, saya ada juga yang saya ambil dan saya letak dalam biografi. Kan? Macam ni, cebisan pintu ni. Okay. Dalam ni ada. Okay. Kemudian kita yang lepas kita bincang tentang ni tudung Fatimah kan? Tudung Fatimah. Okay. Tudung Fatimah pun ada dalam ni. Dalam ni. Okay. Jadi gambar-gambar ni saya ambil daripada buku ni, The Sacred Trust. Tapi dengan copyright lah, dengan macam gambar jubah Nabi SAW, syarikat ataupun penerbit buku bayar sampai $100 US. $100 US. Ini buku ni. The Sacred Trust. Okay, Pavilion of the Sacred Trust. Sacred Relic Okay. Topkapi Palace Museum. Topkapi Palace Museum, Istanbul. Ni buku ni. Okay. Pernah dijual di Malaysia. Harga dia RM1,300. 8 naskah je dibawa ke Malaysia ni. Tapi tak terjual. Satu pun tak terjual. Hanya buku tu dihadiahkan kepada Yang Bertuan Agong. Time tu saya tak ingat siapa. Dihadiahkan Bertuan Agong. Okay. Saya pemilik ke 5,496. Kita sebut tentang tu insyaAllah. Okay. Ini mukadimah kita lah. Okay, ada Sacred Trust. Nak cari lagi tak ada. Saya pergi kat Istanbul tu. Pergi kat Museum Topkapi. Saya tanya dia ada jual buku di Sacred Trust tak? Dia kata, mula-mula kata ada. Lepas tu dia bawa saya.
Rupanya dia bukan buku, dia macam flyers. Flyers tu ada gambar-gambar Hazanah Nabi. Adalah 2-3 muka je tu. Kan 2-3 muka. Okay, jadi Allahumma salli cakap yang tebal, yang komplit tak ada. Dia kata tak ada. Memang tak ada. Okay, saya faham lah. Sebab dia memang buat limited. Okay, control publishing. Maksudnya tak ada copyright. Okay. Control publishing. Betul lah. Okay, insyaAllah. Itu sebagai mukadimah kita. Mukadimah pun 8.46 dah. Okay, jom kita sambung pada pengajian kita insyaAllah. Melalui buku biografi Agung Rasulullah SAW. Kita masuk tentang anak Nabi SAW yang lelaki pula. Itu dah kita dah bincang sampai Fatimah kan. Sampai Fatimah kita bincang pula anak lelaki Nabi SAW, Abdullah. Abdullah. Sekejap saya. Okay, macam tu okay, jom. Abdullah disebut bin Muhammad yang lahir setelah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Setelah kerasulan, berarti setelah Nabi berusia 40 tahun ke atas lah. Okay. Dan sering dipanggil dengan gelaran At-Tayyib. Ini yang baik, yang suci, yang bersih. Dan juga digelar sebagai At-Tahir. At-Tahir. Kita Tahir. T-A-H-I-R. Tahir. Dia Tahir. Tahara kan. At-Tahir. Yang maksudnya yang suci, yang bersih. Dan Abdullah wafat sewaktu kecil. Dan ikut riwayat, Abdullah wafat ketika usianya 18 bulan. Lebih sebulan je daripada Al-Qasim. Al-Qasim. Okay. Seterusnya, anak lelaki Nabi SAW daripada Sayyidatina Khadijah habis. Maksudnya wafat. Wafat. Semuanya diwafatkan dalam usia yang kecil. Anak lelaki Nabi SAW, anak perempuan Nabi SAW yang membesar sehingga dewasa dan berkahwin dan ada zuriat. Ada zuriat. Tapi anak lelaki Nabi SAW, Allah wafatkan awal kerana nak membenarkan ayat daripada surah Al-Ahzab. Boleh tengok pada surat 97 tu. Okay, 97. Sekejap 97. Saya pergi juga ni. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Okay. Tidaklah Muhammad itu, bukanlah Muhammad itu, atau Muhammad bukanlah bapa salah seorang laki-laki di kalangan kamu. Tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup bagi segala Nabi. Okay. Jadi bila ayat ni turun, Nabi Muhammad bukanlah bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu, bermaksud anak lelaki Nabi SAW diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membenarkan ayat ni. Dan yang kedua adalah untuk membenarkan bahawa Nabi ini adalah Nabi penutup. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad SAW. Bermaksud Abdullah bin Muhammad, Ibrahim bin Muhammad dan juga Al-Qasim bin Muhammad tidak mewarisi kenabian Nabi Muhammad. Tapi kalau anak Nabi ni besar, dewasa, mungkin manusia ketika itu akan berkata bahawa Ibrahim ataupun Abdullah ataupun Al-Qasim mewarisi kenabian Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad ni adalah khatamun nabiyyin, penutup bagi segala Nabi. Penutup bagi segala Nabi. Tidak ada lagi Nabi selepas Nabi Muhammad. Sebab itulah anak lelaki Nabi Aslam diwafatkan oleh Allah SWT dalam usia kecil. Okay. Nabi SAW ni bukan sekadar turun ayat Al-Quran, sebab di kalangan orang-orang kafir dia tak percaya tentang Al-Quran. Okay. Jadi kena buktikan dengan yang dapat dilihat dengan mata kepala mereka, iaitu Allah wafatkan anak lelaki Nabi SAW. Sama juga dengan bukti kenabian Nabi Muhammad. Bukan sekadar turun ayat Allah SWT bahawa Nabi ini seorang Rasul, Muhammadur Rasulullah, bukan sekadar Muhammad, Allah turunkan ayat Al-Quran, tetapi Allah maksud Allah letak tanda secara fizikal pada tubuh badan Nabi SAW, iaitu khataman nubuwah. Khataman nubuwah, iaitu daging yang Allah letak di belakang belikat Nabi SAW, ada bulu-bulu halus di atasnya bentuk tulisan, kemudian besarnya seperti telur burung merpati, kan, itu adalah tanda khatam an-nubuwah, tanda kenabian. Jadi Nabi Muhammad SAW bukan sekadar dia turun ayat Quran, tapi ada tanda kenabian. Selain daripada itu lagi apa? Selain daripada itu, Nabi ni dibelah dadanya
waktu tengah hari buta. Sedang dia bermain dengan kawan-kawan dia. Waktu di bawah penjagaan Halimatus Sa'diyah. Kenapa perlu tengah-tengah hari buta? Nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ni telah disediakan untuk menjadi Nabi, sejak daripada kecil lagi. Dan orang boleh melihat. Nabi ketika Halimatus Sa'diyah dapatkan dia tu, dia dia berjalan dalam keadaan pucat. Seolah-olah macam kalau kita lepas masuk bilik OT, lepas operation keluar tu, muka tak ada darah tu. Pucat, lemah. Okay. Jadi macam itulah Nabi SAW. Setelah mana dibelah dadanya oleh Malaikat Jibril, kan, Nabi berjalan tu dalam keadaan longlai, lemah, pucat mukanya. Itu yang itu berlaku pada waktu tengah hari. Kenapa tengah hari? Sebab nak menunjukkan kepada masyarakat ketika itu supaya mereka boleh lihat dengan mata kepala mereka bahawa Nabi Muhammad nanti besar, inilah prosesnya, dia akan mengalami satu proses, itu pembersihan hati, pembersihan hati. Itulah sebut tentang tu, insyaAllah. Okey, jadi kita pindah kepada anak Nabi SAW yang bukan daripada Khadijah, iaitu Ibrahim bin Muhammad. Ibrahim bin Muhammad. Okey. Ibrahim ni lahir di Madinah pada tahun ke-8 Hijrah dan wafat pada tahun ke-10 Hijrah. Beliau adalah anak hasil perkongsian hidup dengan Maria Al-Qibtiyah, yang hamba yang dimiliki oleh Nabi SAW. Kat sini itu isteri di kalangan hamba. Okey, kita dah bincang kan. Okey. Satu-satunya anak selain daripada Khadijah. Okey. Ibrahim wafat, ada riwayat kata 18 bulan, ada riwayat kata 2 tahun, ada riwayat kata sebelum dia lepas tempoh penyusuan, ada riwayat kata selepas dia tempoh penyusuan, Okey. Jadi Ibrahim walaupun bukan anak daripada Khadijah, Allah wafatkan dia juga dalam usia yang kecil, sebab nak membuktikan ayat tadi tu. Jadi nak jadi Nabi ni, ya Allah, bukan senang-senang kita nak mengaku jadi Nabi, kan. Ada orang pula mengaku senang-senang aku jadi Nabi, kan. Kalau Nabi Muhammad SAW, insya-Allah, dia hadapi banyak ujian, banyak keperitan, kan. Yang kita, ya Allah, yang aku jadi Nabi tu, insya-Allah macam tak ada ujian je, macam senang je semua hidupnya, kan. Tak, Nabi ni dia diuji dengan dahsyat. Kita lihat Nabi Ibrahim AS, bila ada anak, Allah perintahkan dia untuk sembelih anaknya, sebagai membuktikan kasihnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat dengan tanpa ada Allahumma salli, tanpa ada rasa ragu-ragu. Sekarang ni yang aku jadi Nabi, nak sembelih, nak suruh korban pun susah. Nak suruh sembelih kambing, lembu ke unta pun susah. Belum suruh sembelih anak sendiri dah. Sebab itu bukan mudah. Sebab itu Nabi-Nabi yang dipilih oleh Allah ni adalah Al-Mukhtar. Mukhtar ni maksudnya yang terpilih. Dia adalah manusia yang terbaik di kalangan manusia yang lain. Disebut tentang tu. Okey. Ibrahim menghembuskan nafas terakhir di pangkuan ayahnya, di pangkuan Nabi SAW. Nabi ketika itu mengalirkan air mata lah, tapi tidaklah menangis meraung-raung. Itu insya-Allah. Okey, selesai anak-anak Nabi SAW. Seterusnya kita masuk dalam anak tiri SAW. Okey. Istimewanya buku ni, bukan saya nak cakap buku saya ni istimewa, tak. Lagipun saya penyusun kepada buku ni, bukanlah saya menulis kembali sirah tu. Jadi saya menulis kembali buku ni, susun daripada rujukan-rujukan buku-buku sirah yang muktabar, kan, yang besar-besar. Jadi saya masukkan dalam kitab Raudatul Anf, karangan Imam As-Suhaili, pada surat 216, dia menyebutkan bahawa Khadijah sebelum berkahwin dengan Nabi SAW, dia pernah berkahwin dengan 2 orang. Yang pertama Abi Halah, yang kedua adalah Atiq. Jadi dengan Abi Halah dapat seorang anak lelaki namanya Hind bin Abi Halah. Kalau kita lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Hasan bin Ali. Dia kata, aku bertanya kepada pakcikku Hind bin Abi Halah, pakcik dia daripada siapa? Kalau anak daripada Nabi, mana ada nama Hind?
Bin pun dah lain dah, bin Abi Hala. Pakcik daripada siapa? Rupanya dia adalah anak tiri Nabi SAW. Itu dia panggil pakcik. Sebab dia anak Khadijah dengan suaminya nama Abu Hala. Jadi anak namanya Hind bin Abu Hala. Okay. Kemudian bila Hind bin Abu Hala ni wafat, Khadijah berkahwin pula dengan seorang lelaki namanya Atiq. Dapat 2 anak. Jadi anak yang pertama dia letak Abdul Manaf bin Atiq, yang kedua adalah Hind bin Atiq. Hind bin Atiq. Jadi sama juga Hind bin Abi Hala, Hind bin Atiq. Jadi Nabi SAW ada 3 orang anak tiri. Nabi SAW ada 3 orang anak tiri daripada dengan Khadijah. Dengan Khadijah. Okay. Kalau yang lain-lain tu dia lain lah, ada lain. Okay. Tapi yang ni daripada Khadijah saja. Okay. Seterusnya. Anak angkat Nabi SAW ni kita dah pinjam panjang lepas kan, Zaid bin Harithah. Cuma sedikit lah kisah tentang Zaid bin Harithah dan apa kaitan dengan ayat makana Muhammadun aba ahli mirjalikum yang saya masukkan ke dalam ni kan. Okay. Zaid bin Harithah adalah orang yang paling sayang ke Rasulullah SAW. Dan beliau juga adalah orang yang paling disayangi oleh baginda SAW. Maksudnya selalu bersama Nabi, menaiki unta bersama Nabi, berjalan-jalan bersama Nabi SAW kan. Sebenarnya dia adalah seorang kanak-kanak yang telah diculik oleh kaum musyrikin Quraisy ketika ibunya sedang menziarahi kaum keluarganya di Bani Ma'an. Okay. Kemudian Zaid dijual di Mekah. Lalu dibeli oleh Hakim bin Hizam, iaitu anak saudara kepada Sayyidatina Khadijah. Di Hakim bin Hizam menyerahkan Zaid ni kepada ibu saudaranya supaya dapat membantu Rasulullah SAW dalam kerja-kerja harian. Jadi dia ni dalam usia kecil, baru dalam belasan, dalam 12 hingga belasan tahun, masih kanak-kanak lagi. Dia diculik. Jadi beliau sangat dicintai oleh Rasulullah kerana lemah lembutnya. Lalu diambil sebagai anak angkat. Dan masyhurlah nama Zaid ketika itu dengan Zaid bin Muhammad. Okay. Jadi sebelum turun ayat surah Al-Ahzab ayat yang ke-5. Kata Allah SWT, udu'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan bapa-bapa mereka. Itu lebih adil di sisi Allah. Jadi turun ayat tu Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk memulangkan nama Zaid bin Muhammad ini kepada Zaid bin Harithah, iaitu ayah kandung dia lah. Nabi Muhammad ni ayah angkat je. Jadi ayah kandung dia. Okay. Jadi sebelum ni dia popular dengan nama Zaid bin Muhammad. Jadi kembali nama dia kepada Zaid bin Harithah. Harithah adalah ayah kandung dia. Okay. Tapi bila turun ayat Al-Quran dan surah Azab ni, okay, maka baginda Rasulullah pun mengembalikan namanya kepada Zaid bin Harithah sebab dia bukan bapa salah seorang laki-laki daripada kalangan kamu, hatta anak angkat pun. Okey. Kemudian Allahumma salli yang menarik kita bincang tentang Zainab binti Jahsy lepas kita dah bincang kan. Okey. Zaid bin Harithah dia berkahwin dengan Zainab binti Jahsy. Okey, Zainab binti Jahsy. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila Allah perintahkan untuk memulangkan kembali nama Zaid bin Muhammad kepada Zaid bin Harithah, nama sebenar ayah dia. Okay. Bukan sekadar itu, kalau kita rujuk dalam surah Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun watara. Bila Zaid ini sudah habis dipanggil habis kemahuannya dengan isterinya, iaitu menceraikannya. Okay. Dia bukan cerai tinggal macam tu, dia ada konflik lah rumah tangga sehingga terpaksa diceraikan dan diceraikan sebab Zaid bin Harithah pernah minta pandangan Rasulullah, adakah perlu aku ceraikan Zainab binti Jahsy kan. Nabi kata pertahankan rumah tangga kamu dulu, kalau tak boleh barulah bercerai. Iaitu cerai ni dia perkara yang halal di sisi Allah tetapi yang tidak disukai oleh Allah. Perkara yang halal di sisi Allah tapi tak disukai oleh Allah kan. Jadi bila Zaid bin Harithah bercerai dengan isteri Zainab binti Jahsy untuk membenarkan bahawa anak angkat itu bukan anak kandung, dia tidak boleh mewarisi harta sebab
ketika Zaid bin Harithah tu jadi anak angkat Nabi SAW, masyarakat musyrikin Quraisy ni dia popular dengan anak angkat. Bila dia ada anak angkat, dia akan isytiharkan di pasar. Dia kata mulai hari ini anak ini adalah anak angkatku. Nasab keturunannya akan masuk dalam nasab keturunanku. Maksudnya dia akan dibinkan dengan nama bin ayah angkat dia lah. Itu hukum ni, membinkan ayah angkat ni hukumnya haram tak boleh. Sebab dia menyembunyikan identiti. Okay. Kemudian yang seterusnya, bukan sekadar tu, dia kata mulai hari ini dia layak untuk mewarisi harta pusakaku. Sebab itu dalam Islam, anak angkat ni tak layak untuk mewarisi harta pusaka. Yang dia layak adalah wasiat. Kalau si bapa angkatnya berwasiat, dia hanya boleh dapat tidak lebih daripada 1/3 daripada harta yang ditinggalkan. Okay. Kemudian Allahumma salli kalau dia mewarisi harta, dia telah makan harta orang lain, iaitu anak-anak yang waris, kan? Sebab itu anak angkat bukan darah kandung, bukan anak kandung. Okey. Yang ketiga, ni yang menarik ni. Yang ketiga, orang-orang Arab jahiliah ketika tu dia kata, mulai hari ini dia haram berkahwin dengan anak perempuanku dan haram berkahwin dengan isteriku, dengan isteriku. Jadi Allahumma salli datang pula perintah pada Nabi SAW bila Zaid bin Harithah yang anak angkat Nabi SAW, isterinya Zainab binti Jahsy diceraikan oleh Zaid. Allah perintahkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37, zawwajnakaha likai la yakunu 'alal mu'minina kharash. Okey, fi azwaji adiyaihim dalam surah Al-Ahzab. Maksudnya kami kawinkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab binti Jahsy untuk tidak jadi keberatan kepada orang mukmin yang lain berkahwin dengan bekas isteri anak angkat mereka. Jadi Allahumma salli alaihi nak jadi sumber hukum bahawa anak angkat ni bukan darah daging, anak angkat ni dia ada batasan aurat, anak angkat ni dia halal kahwin dengan, kalau lelaki halal kahwin dengan mak angkat dia. Jadi bila halal kahwin, dari sudut persentuhan membatalkan wuduk, dari sudut apa lagi? Pergaulan, ada had, batasan, dari sudut aurat, dia tak boleh lihat aurat ibu angkat dia macam anak kandung lihat aurat ibu dia. Macam tu keadaannya kan. Jadi Allah kahwinkan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahsy, bekas isteri anak angkat Nabi SAW. Dan ketika itulah baginda SAW menghadapi cercaan, tomahan daripada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ni dia berpegang kepada tradisi anak angkat ni. Kalau ada anak angkat tak boleh kahwin, isteri tak boleh kahwin, anak-anak tak boleh kahwin. Tiba-tiba Nabi SAW menyalahi tradisi ketika itu. Nabi kahwin dengan bekas isteri anak angkat Nabi SAW. Itu yang Nabi dicerca dan dihina kan. Itu kisah tentang Zaid bin Harithah. InsyaAllah. Untuk pertemuan kita akan datang, kita akan bincang tentang cucu-cucu Rasulullah SAW. Okay, cuma sebagai ulangan kepada perbincangan kita, saya nak wrap up kembalilah ataupun nak ni. Okay, kita dah bincang semua anak-anak perempuan Nabi SAW. Daripada anak lelaki, yang pertama namanya Al-Qasim bin Muhammad. Sebab itulah Nabi digelarkan sebagai Abu Qasim. Gelaran Abu Qasim ni tidak boleh digunakan oleh manusia ketika itu sewaktu Nabi hidup, tapi selepas baginda wafat barulah dibenarkan untuk menggunakan gelaran Abu Qasim. Dan anak Al-Qasim ni adalah anak yang pertama lahir. Kemudian Allahumma salli sebab itu dah digelarkan, dinisbahkan ataupun disandarkan nama dengan anak pertama. Jadi Abu Qasim, Abu Al-Qasim. Okay. Kemudian anak Nabi yang kedua perempuan Zainab binti Muhammad. Okay. Kemudian yang seterusnya Ruqayyah binti Muhammad yang dikahwinkan dengan Sayyidina Utsman bin Affan. Yang dulu sebelumnya pernah berkahwin dengan anak Abu Lahab, Atbah ataupun Utbah bin Abu Lahab. Okay. Kemudian diceraikan tanpa disetubuhi sebab Allah nak jaga keturunan Nabi SAW kan. Sebenarnya perintah bapa dia. Sebab bila dia dah benci dengan Nabi Muhammad SAW, dia arahkan anak dia, ceraikan anak Nabi SAW, Ruqayyah, belum lagi disentuh atau belum lagi disetubuhi. Okey, kemudian Ummu Kalsum juga berkahwin dengan Utaibah.
adik ataupun saudara kepada Utbah bin Abi Lahab. Sama juga kes akad dia diceraikan belum disetubuhi sebab kebencian pakcik Nabi Abu Lahab tu kepada Nabi SAW. Okay. Jadi bila Ruqayyah sakit dan meninggal, ketika itu Ummul Qasim dikahwinkan oleh Nabi SAW dengan Osman bin Affan. Istilah salin tikar lah kan. Salin tikar. Salin tikar ni bagus sebenarnya. Okay. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Okay. Jadi Ummul Qasim berkahwin pula dengan Sayyidina Osman. Sebab itu Sayyidina Osman digelarkan dengan Zun Nurain yang mempunyai dua cahaya mata Nabi SAW. Kemudian anak perempuan Nabi SAW Fatimah binti Muhammad ataupun digelarkan Az-Zahra. Az-Zahra ni bunga lah. Okay, suci, bersih. Jadi mengambil gelaran ibu kepada bapanya iaitu Aminah binti Abdul Wahab yang digelarkan sebagai juga Az-Zahra. Okay. Terdapat dua pendapat. Jadi dia mengatakan bahawa lahir beberapa tahun sebelum kenabian. Ada pendapat mengatakan bahawa beliau lahir setahun setelah kenabian Nabi Muhammad SAW. Okay. Cuma yang paling kuat adalah pendapat yang pertama sebelum kenabian, sewaktu pembinaan semula Kaabah. Jadi beliau lahir ketika orang sibuk membina semula Kaabah. Okey. Seterusnya terus kita masuk dalam anak lelaki Nabi SAW iaitu Abdullah bin Muhammad ataupun digelarannya At-Tayyib ataupun At-Tahir, At-Tahir. Okey. Dan yang terakhir adalah anak Nabi SAW lelaki daripada Maria Al-Qibtiyah. Okay. Yang wafat juga dalam usia yang kecil. Okay. Kemudian kita bincang tentang anak tiri Nabi SAW. Nabi ada 3 orang anak tiri. Hind bin Abi Halah, itu daripada Abu Halah, suami pertama Khadijah. Kemudian Khadijah berkahwin pula dengan Atiq, dikurniakan 2 zuriat, Abdul Manaf bin Atiq dan Hind bin Atiq. Jadi ada 3 orang anak tiri Nabi SAW. Disebut dalam kitab Rawdatul Anf, karangan Imam As-Suhaili. Okay. Kemudian kita bicara tentang anak angkat Nabi SAW, namanya Zaid bin Harithah. Ada kisah yang menarik dan panjang tentang Zaid bin Harithah ini. Okay, insyaAllah. Nanti minggu depan kita akan bincang tentang cucu Rasulullah SAW. Saya rasa cukup sekadar itu pertemuan kita untuk hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dalam itu adalah atas kejahilan dan lemahnya ilmu. Saya aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh tanya Ustaz? Boleh, silakan. Tadi Ustaz sebut pasal wasiat kan. Wasiat ini yang saya dengar lah apa ceramah daripada Ustaz dan lain-lain. Wasiat hanya untuk bukan waris. Betul Ustaz? Ya betul. Okay. Wasiat hanya bukan untuk waris. Mengapa kerajaan Malaysia membenarkan kita membuat wasiat dengan amanah raya tu semua kan? Sedangkan wasiat tu tak boleh guna pakai. Dia wasiat ni, kalau dia kita ambil nama wasiat. Okey. Wasiat dia lebih kepada pentadbiran. Dia wasiat tu wasiat yang kita isi borang apa semua pergi mahkamah apa tu, itu wasiat pentadbiran. Maksudnya dinamakan siapa dalam tu. Dia bukan bila dalam wasiat tu nama orang ni dia akan dapat seluruh harta tu. Tak. Dia Allahumma SWT, dia hanya dari sudut pentadbiran, dia yang diamanahkan untuk mengurus harta si mati bila si mati tu meninggal dunia. Jadi bila ada, walaupun nama dia ada dalam dokumen wasiat tu, bukan seluruh harta tu dia punya. Dia adalah pemegang amanah untuk menguruskan harta almarhum. Itu sebenarnya macam tu. Dia bukan nama tu dia dapat semua, tak. Tapi dalam wasiat-wasiat yang ada pernah ditulis oleh pihak-pihak tertentu tu, ada dalam wasiat tu yang telah dicop di apa orang kata di apa kita kata stamp kan, bahawasanya okey, harta saya, rumah saya sekian saya serah pada anak sulung, rumah sekian saya serah anak kedua, ketiga. Tapi mengapa itu diguna pakai Ustaz? Dia sebenarnya dia itu dipanggil hibah lain. Hibah ni diserahkan. Ya, sepatut hibah ni waktu hidup sebenarnya. Bila dah meninggal dia tak boleh dah. Okay, walaupun dia buat macam tu, dia dah buat macam tu, benda tu masih boleh dicabar di mahkamah. Walaupun dia kata saya serahkan rumah ni pada anak lelaki saya, dia dah wasiat macam tu kan. Bila wasiat ni dia tak boleh macam tu. Wasiat ni lebih kepada wasiat pentadbiran.
pentadbiran macam tu supaya tak bergaduh, supaya tak apa. Tapi yang paling besarnya adalah kena bagi ikut faraid juga. Kena bagi ikut faraid juga. Rugilah kalau orang membayar kepada pihak-pihak tertentu, pada lawyer dan sebagainya Dia dalam wasiat tu. dia Sedangkan untuk wasiat tu memudahkan kita tak urusan boleh guna sebenarnya. pakai. Dia memudahkan urusan. Okey. Kalau tak ada wasiat lagi teruk. Kita lagi susah nak ni. Lagi susah nak uruskan harta. Tapi wasiat itu tidak boleh diguna pakai sebenarnya lah Ustaz kan? Faraid lah lebih hebat. Ya, faraid juga. Faraid juga. Dia wasiat tu sebenarnya memudahkan dia. Maksudnya tak payah lepas ni kena naik mahkamah semua, adik-badiknya ramai apa semua, saudaranya naik mahkamah untuk dapat surat kuasa tu. Dengan wasiat tu dia telah menamakan seorang sebagai pemegang amanah. Jadi dia tak perlu ambil lagi surat-surat daripada semua keizinan. Seorang tu dah cukup dah. Itu yang penting wasiat. Tapi nama dalam wasiat tu banyak Ustaz. Anak dia 3 orang, 4 orang, 4 dia nama dalam wasiat tu. Itulah. Tapi kena bagi ikut faraid juga. Sebab wasiat ni masih boleh cuma untuk memudahkan urusan. Ya Ustaz. Ya insyaAllah. Okey, terima kasih. Okey, kalau tak ada apa-apa kita tangguh sekejap saya tengok dulu. Pemegang amanah ya Ustaz, betul. Pemegang amanah. Okey, yang lain soalan tak ada dalam ni. Okay, kalau tak ada apa, insyaAllah kita tangguhkan di sini dulu Jadi kita okey, silakan. Kita tutup majlis Ustaz ya. Okey, silakan Bunda. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kuliah duha kita berjalan lancar dengan biografi Rasulullah, sambungan daripada anak-anak Rasulullah, lelaki dan perempuan, 4 perempuan, 3 lelaki dan 3 anak tiri dan seorang anak angkat. Moga segala ilmu yang Ustaz share mendapat redha dan rahmat Allah sebagai ilmu pengetahuan kepada yang bermanfaat kepada kami semua. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah seronok baca sirah dengan Ustaz ni. Tapi kalau baca sendiri tak best Ustaz, dia tak ada penerangan. Dia kena syarah dulu. Boleh baca tapi tak syok. Bila baca dengan Ustaz ni ada cerita-cerita, seronok kita dengar. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua jemaah, terima kasih Gemah Nur Iman. Saya mewakili Gemah Nur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi penutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aku qali hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi.